salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh bentuk ataupun pendekatan yang kita gunakan selama ini. Jadi rupa-rupanya apa yang kita gunakan pada hal lepas-lepas sistem konvensional dia tak betul. Jadi ada something wrong di situ. Maka kerajaan pada tahun 2001 telah memperkenalkan satu pendekatan baru yang merupakan satu bentuk pendekatan dipanggil pendekatan pengurusan air ribut, stormwater management approach. Jadi melalui kaedah ini satu manual dipanggil Urban Stormwater Management for Malaysia telah diperkenalkan pada tahun 2001. Jadi tuan-tuan lebih sedia maklum, lebih sedia manual ni lebih popular dengan panggilan MASMA. Jadi orang kata MASMA ni ialah merujuk pada manual selera mesra alam. Jadi manual selera mesra alam yang merupakan satu bentuk garis panduan teknikal untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, termasuklah para perancang, juga pihak otoriti, untuk merancang mereka bentuk dan melaksanakan pengurusan air ribut dengan cara yang lebih mesra alam dan juga efektif. Okey, kita tengok apa dia. Okey, kalau kaedah dulu dia mementingkan aliran cepat ke hilir dengan menggunakan konkrit yang permukaannya licin. N dia, nilai N, Manning coefficient dia tu agak rendah, menjadikan V dia tinggi. Maka dia menggunakan satu bentuk pendekatan yang dipanggil control at source ataupun kawalan di punca dengan menggunakan prinsip takungan dan juga perlambatan aliran. Jadi kalau dulu aliran cepat, sekarang ni kita nak lambatkan aliran dan juga kita nak stormwater tadi. Orang putih dia tinggal kat kita manual lama tahun 75, tapi bila dia balik ke negara dia pakai hak ni. Kawan kita juga kata, dia kata mula-mula dia pakai dulu, habis dia kata pakai konkrit dia, sebab dia nampak benda tu tak efisien. Jadi dia nak pergi secara total pada stormwater management ni. Dia kata lah, tak ada cara lain, dia kata sebab tak selesai masalah. Kalau dia proceed juga dengan kaedah lama, jadi macam kita lah. Jadi sehingga keadaan dah terkawal, jadi satu masalah pada kita. Jadi kita alhamdulillah, jadi kerajaan Malaysia dia berpandangan jauh, merasakan sudah sampai masanya, takut keadaan menjadi tak terkawal, maka dia memperkenalkan pendekatan baru ini, kawalan di punca. Okey, ada 3 komponen dalam manual ni. Satunya ialah kawalan kuantiti yang bertujuan untuk mengurangkan banjir kilat. Kemudian kawalan kualiti, nak improve kita punya kualiti stormwater. Saya dimaklumkan kita target kita di negeri Kelantan, kita nak kelas 2B. Kemudian yang ketiganya, kita ada komponen yang ketiga, iaitu kawalan hakisan dan mendapat ataupun ESCP. 3 komponen utama. Okey, kalau kita tengok kawalan kuantiti diwakili oleh hidrograf ni. Yang hitam tebal tu adalah kalau kita tak kawal dia, mana selepas kita buat pembangunan, dipanggil post development uncontrolled runoff. Dia tinggi dan juga dia cepat mencapai peak. Kemudian yang garis putus-putus itu adalah gambaran runoff sebelum pembangunan yang tak dikawal. Kemudian yang lain, yang ketiga di bawah tu yang nipis tu ialah post development control runoff by detention. Maknanya sekarang ni kalau kita tengok dia ada 2 komponen. Kita boleh di sini gambaran di sini. Pertamanya kuantiti dan juga time. Kalau kita tengok apabila kita kontrol, pertamanya kita boleh kurangkan dia punya kuantiti. Kemudian satu lagi, dia jadi lambat. Peak dia tu menjadi lambat. Jadi inilah tujuan kita untuk
meminimumkan kuantiti sehingga ke tahap yang boleh diterima. Kemudian tujuan kita yang kedua ialah untuk melambatkan aliran daripada dia sampai pada final discharge kita. Inilah orang kata secara teknikalnya kita boleh nampak pada sini kawalan kuantiti. Okey, inilah bentuk-bentuk kawalan. Kita ada 3 jenis kategori storage. Pertamanya on-site storage, yang kedua community, yang ketiga regional. Kita mungkin boleh tengok satu-satu lah. Okey, ini beberapa contoh yang kita boleh nampak untuk di peringkat on-site. Saya sengaja ambil gambar-gambar ni. Kalau tuan-tuan pergi ke internet, banyaklah gambar-gambar ni. Jadi saya setakat ni di Kelantan ni tak jumpa lagi benda ni. Jadi terpaksalah kita guna sikit, ambil sikit gambar pada apa yang telah diamalkan di negara-negara luar. Jadi rainwater harvesting, kemudian rooftop, green roof, dia boleh buat atap. Itu pun dia boleh jadi lambat juga. Kemudian dia ada on-site detention, small pond. Kemudian dia satu konsep baru di Malaysia ni masih lagi belum ada, iaitu rain garden. Rain garden ni satu bentuk retention yang kita boleh gunakan untuk store water temporarily. Inilah small storage yang boleh kita gunakan sebagai satu pendekatan di tapak on-site. Community storage dia melibatkan pembinaan kolam-kolam takungan di public area, di taman-taman perumahan, di banyak kita boleh nampak. Di Kelantan ni saya tak pasti ada. Tapi di Negeri Sembilan dia ada satu masalah sebab terlalu banyak lah kolam takungan, sehingga macam Cik Syamsiah kata tadi lah, di Negeri Sembilan dia terlampau banyak storage pond di Negeri Sembilan, jadi sehingga mendatangkan isu penyelenggaraan. Jadi JPS cuba memohon kepada pihak kerajaan untuk menyediakan geran tahunan, tapi malangnya tidak diluluskan, jadi terpaksa kita ikhtiar cara lain lah. Jadi masalah maintenance lah sekarang ni. Kemudian regional storage, ini kerja JPS lah, ini kerja jabatan untuk menyediakan satu bentuk storage yang besar. Bagi contoh untuk lembaga Sungai Kelantan ni, cadangan kita untuk RM10, kita mungkin sekiranya berjalan dengan lancar, insyaAllah 1-2 empangan di sebelah hulu sana, empangan lebih, dan juga empangan Nenggiri kalau jadilah sebagai satu projek tempatan banjir. Okey, inilah beberapa bentuk storage yang kita boleh amalkan di peringkat on-site, rainwater harvesting. Ini beberapa kita boleh buat above ground, underground, dan semua storage kita boleh guna. Janji benda ni kita store dia secara sementara sebelum kita lepaskan secara perlahan untuk mengurangkan hydrograph tadi. Okey, inilah bentuk kolam-kolam takungan yang kita boleh nampak yang telah diamalkan di negara-negara yang maju. Ini pun bentuk amalan yang kita boleh gunakan. Kemudian kawalan tadi, kawalan kualiti, kawalan kuantiti, sekarang kawalan kualiti. Okey, untuk kawalan kualiti, kalau kita tengok di apa yang menjadi amalan di negara-negara maju, saya dapati tengok dia hanya ada 2 material yang utama. Satunya rumput, duanya batu. Jadi 2 komponen ni dia memainkan peranan utama, sebab kita boleh nampak penggunaan rumput ni dia boleh menghalang small partikel pada masuk dalam sistem untuk memerangkap. Jadi dia banyaklah kaedah yang kita boleh gunakan. Okey, ini pun bentuk-bentuk yang kita boleh gunakan. Batu, rumput, itu saja dia guna. Ini di kawalan di punca, kalau ada panggil oil separator tu, kita letak di sink. Jadi dia boleh separate minyak-minyak daripada masuk dalam sistem kita. Dan juga pasir, itu satu kaedah yang berkesan.
Kemudian GPT ini untuk satu kawalan untuk detail sampah sarap, sampah-sampah yang kasar daripada masuk dalam sungai kita. Apa saja bentuk perangkap yang sebelum masuk ke sungai, GPT. Contohnya saya di Pasir Mas ada. Pasir Mas sebelum masuk ke di Taman Air Molek, sebelum pergi ke Sungai Kelantan, masuk Sungai Kelantan, dia letak satu GPT. Tapi saya dapati dia tak pernah diselenggara lah. Jadi penuh dengan sampah sarap. Apa tak boleh tak? Kemudian wetland. Wetland ini adalah satu bentuk kawalan semula jadi yang kalau dulu ni kita dapat percuma ya. Wetland ni tanah bencah. Kalau kita translate dah ni pun dipanggil tanah bencah juga. Dulu kita panggil tanah bencah. Jadi tanah bencah ni tak ada lah dulu kalau kita duduk kampung dulu. Macam-macam ikan ada ni dalam ni. Ikan keli, ikan lembak, macam-macam duduk dalam. Jadi lah ni tanah bencah ni pun tak ada. Jadi semuanya telah ditambur buat rumah belaka. Jadi nak buat tanah bencah lah ni kos lah, kos. Tanah bencah dia rawatan semula jadilah, initial treatment. Ini bentuk-bentuk tanah bencah. Yang sebelah atas tu dia ada di USN bagi JPS bagi grant dekat Transkrian untuk buat satu projek. Ni bahawa dia berlaku ni. Siap ni ya, di Transkrian tanah bencah. Kemudian taman hujan masih lagi belum ada di Malaysia ni. Ini pun satu bentuk kawalan kualiti yang kita boleh praktis dengan kos yang saya rasa batu sungai dengan batu besar, ada pokok-pokok sikit. Ini kita boleh, mungkin kita boleh pertimbangkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pertimbangkan untuk desain depan ni. Mungkin di taman perumahan sebagai pilot project dulu kan. Jadi tak ada lagi di Kelantan. Kemudian pervious pavement, kalau kita buat parking kereta kita boleh juga amalkan benda ni. Kita tidak apa orang kata tidak buat lapisan yang tak terlap air. Jadi kita sediakan sedikit ruang untuk air infiltrate ke dalam ground. Jadi kita boleh gunakan kaedah ni, pervious pavement. Kemudian yang kita tak ada juga di Malaysia ni ialah outlet ataupun inlet protection, di mana disediakan gravel batu-batu besar ni sebagai untuk satu energy dissipation. Kemudian yang keduanya untuk protect kita punya sistem ni, dia boleh meleraikan halaju air di sini. Kemudian di sini kita pun belum ada, kita hanya ada benda ni sahaja. Jadi kita tak ada protection. Jadi kalau ada protection mungkin dia boleh memberangkap sampah sarap daripada masuk sistem kita. Begitu juga sebelah atas. Ini adalah beberapa bentuk pendekatan lah yang boleh kita pertimbangkan untuk kita amalkan selepas ni. Okey, saya ni sebenarnya bukan apa. Sebelum ni saya duduk mengajar di budak-budak JPS ni. Jadi saya takut orang kata saya ni kecek saja. Jadi sembang saja. Jadi saya pun cuba buat di rumah saya. Inilah apa yang saya buat. Satu, ini di belakang rumah saya. Saya gunakan gravel dan batu sungai. Dan di sebelah tepi rumah saya gunakan batu sungai juga. Ini tujuan dia ialah untuk sebagai satu kawalan kualiti dan juga satu kata untuk melambatkan aliran. Jadi dia infiltrate dalam ground.